Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KQC 2 Kepulauan 8. Saya Aina Syahza binti Safirul Asni bersama adik Kepulauan 8, Putri Balqis Amalina binti Rola, Nurul Faria Hayati binti Balul Hisham, Nuri Nabila binti Ahmad Azmi, Nur Atika Ayuni binti Muhammadi, Nur Nabila Huda binti Muhammad Sabri, Sarah Hajar Aisyah binti Asmi Safa ingin menyampaikan pembentangan tugasan falsafah perbandingan tokoh falsafah Islam dan Barat. Latar belakang kajian. Falsafah adalah suatu bidang ilmu yang menekankan konsep idea. Falsafah terbagi kepada 4 bahagian, iaitu metafizik, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Galakan Islam terhadap falsafah di dalam Al-Quran secara umumnya terdapat kalimah yang menggalakkan penggunaan akal, yang mana penggunaan akal merupakan ciri utama dalam pemikiran falsafah. Bagi pengkajian falsafah pada kali ini, kami mengutarakan falsafah perbandingan antara tokoh Islam dan tokoh Barat. Muhammad Al-Ghazali adalah seorang tokoh ulama yang luas ilmu pengetahuannya dan merupakan seorang pemikir besar dalam sejarah falsafah Islam dan dunia. Manakala Aristotle bermaksud tujuan terbaik. Beliau dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masihi di Stagira, sebuah bandar di Yunani. Aristotle adalah sebuah ahli falsafah di Yunani purba yang secara kritis mempelajari etika, sains dan politik. Pengkajian dilakukan untuk membandingkan konsep falsafah yang ditekankan oleh Al-Ghazali dan Aristotle. Persoalan kajian. Perbandingan tokoh Islam Al-Ghazali dan tokoh Barat Aristotle adalah sangat besar dan signifikan untuk membezakan pemikiran, sumbangan, falsafah dan karya. Al-Ghazali pakar dalam bidang falsafah dalam konteks benar-benar mendapati makna ilmu falsafah itu sendiri, iaitu ilmu pengetahuan yang mencari hakikat segala yang ada. Kepakaran Al-Ghazali dalam bidang falsafah telah memaksa beliau untuk mengkritik dan membongkar kelemahan dan kerosakan pemikiran ahli-ahli falsafah serta teori-teori mereka yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam, khususnya dalam persoalan-persoalan tentang ketuhanan dan beberapa aspek dalam sains tabi'i. Aristotle pula lebih mementingkan pengetahuan yang didapati daripada deria dan lebih sesuai dikelaskan di kalangan ahli empirisis moden, iaitu materialisme dan empirisme. Aristotle juga percaya pemikiran lebih unggul daripada panca indera, juga menyatakan bahawa panca indera diperlukan untuk menentukan hakikat yang benar. Perbandingan tersebut dapat dilihat melalui pemikiran, pendidikan, latar belakang etika yang ditunjukkan oleh Al-Ghazali dan Aristotle. Justru sumbangan karya dan sistem politik mereka juga menunjukkan contoh falsafah perbandingan. Objektif kajian yang pertama menirukan pandangan Al-Ghazali dan Aristotle tentang konsep falsafah. Yang kedua, menganalisa perbezaan Al-Ghazali dan Aristotle berkenaan latar belakang dan pendidikan. Yang ketiga, membandingkan persamaan dan perbezaan konsep falsafah antara Al-Ghazali dan Aristotle dalam konsep falsafah epistemologi. Skop kajian. Kajian kami berkaitan falsafah perbandingan tokoh Islam dan Barat. Pengumpulan data tertumpu kepada biografi tokoh Islam Al-Ghazali dan tokoh Barat Aristotle, serta perbezaan cara pemikiran tokoh Islam dan tokoh Barat. Manakala responden terdiri daripada pelajar fakulti Quran dan Sunnah. Sorotan literatur. Konsep falsafah Barat mempunyai ciri semula jadi manusia bersifat secara menumpukan perkara-perkara asal sahaja serta bersifat praktikal dan pragmatik. Manakala konsep falsafah Islam pula adalah pendidikan memainkan peranan penting ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal dan intelek serta rohani manusia di bawah Al-Quran yang menjadi teras pengetahuan. Metodologi kajian pula adalah kajian perpustakaan di mana para pengkajian melakukan kajian dengan kaedah merujuk bahan ilmiah seperti buku, jurnal, artikel serta laman web yang berkaitan. Penyebab yang kedua ialah tokoh Islam Imam Al-Ghazali. Nama benar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Ghazalatus, Khorasan, Iran Utara Parsi pada tahun 1058 Masihi bersamaan 450 Hijrah. Nama gelaran Imam Al-Ghazali pula ialah Hujatul Islam, Syaraful A'immah dan juga Zainuddin. Beliau wafat pada 19 Disember 1111 Masihi bersamaan 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah. Seterusnya latar belakang pendidikan Imam Al-Ghazali. Antara bidang pengajian Imam Al-Ghazali ialah tasawuf, teologi, falsafah, logik dan juga fiqh. Beliau juga mula mendalami ilmu fiqh di bawah bimbingan Al-Imam Abi Nas Ismaili di Jurjan. Beliau juga belajar ilmu teologi, rukun Islam, filsafat, logika, sufisme dan juga ilmu-ilmu alam di mana gurunya Al-Haramain. Akhir sekali, sumbangan dan juga karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sumbangan dalam bidang ilmu dan di mana beliau menambahkan isu-isu yang timbul daripada perbincangan ilmu kalam. Yang kedua, Imam Al-Ghazali berjaya dalam mendamaikan tasawuf dan juga syariat sehingga tasawuf diterima oleh sebahagian besar umat Islam. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali juga menyelamatkan akidah umat Islam daripada fahaman falsafah ketuhanan Yunani yang tidak bertauhidkan agama Islam. Akhir sekali, antara karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali ialah Ihya Ulumuddin, Al-Munqas Al-Dulan, Tahafut Al-Falsifah, Al-Wajiz, Ayyuha Al-Walad dan juga Mizan Al-A'mal. Berikut merupakan sedikit biografi berkaitan Aristotle. Aristotle merupakan seorang sarjana Yunani dari era klasik yang mengabdikan dirinya untuk berbagai pengetahuan terutamanya dalam bidang falsafah. Dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masihi di kota Stagira, Macedonia. Beliau juga terkenal sebagai pendato yang berpetah dan kaya dengan idea yang tidak pernah terlintas dalam fikiran orang lain. Ibu bapanya merupakan ahli fizik dan doktor yang ternama pada ketika itu. Aristotle telah meninggal dunia pada tahun 322 sebelum Masihi semasa umur beliau mencecah 62 tahun. Latar belakang pendidikan. Pada tahun 367 sebelum Masihi, semasa umur beliau 17 tahun, Aristotle telah meninggalkan Stagira dan pergi ke Athens untuk belajar di Akademi Plato dan menetap di sana selama 20 tahun. Dan pada tahun 342 sebelum Masihi, Aristotle telah pulang ke Macedonia atas permintaan Philip II yang merupakan raja pada ketika itu. Beliau bertugas sebagai pengajar bagi para pemimpin kerajaan yang berpengaruh. Pada tahun 335 sebelum Masihi, Aristotle kembali ke Athens dan beliau memutuskan untuk mendirikan pusat
berminat dalam berbagai bidang, terutamanya dalam bidang sains dan falsafah. Beliau mencipta bidang logik formal dan mengenal pasti berbagai disiplin saintifik dan meneroka hubungan antara satu sama lain. Aristotle juga merupakan seorang guru dan menyuguhkan pusat pendidikannya sendiri di Athens yang dikenali sebagai Lecture. Karya logika merupakan karya yang teragung dan terbaik yang dihasilkan oleh Aristotle, sehingga beliau dikenali sebagai bapa dan penemu logika. Beliau turut mempelajari dan menulis dalam bidang sains seperti astronomi, anatomi, embryologi, geologi, geografi, meteorologi, zoologi dan fizik. Beliau juga mempelajari kesusastraan dan kebiasaannya di berbagai negara. Seterusnya 4. Perbandingan cara pemikiran antara Iman Al-Ghazali dengan Aristotle. Antara pemikiran Iman Al-Ghazali adalah falsafah. Menurut Iman Al-Ghazali, perkataan falsafah berasal dari bahasa Grik Yunani mengandungi dua suku kata iaitu philo yang membawa maksud cinta dan sophia membawa maksud hikmah. Apabila kedua-dua suku kata ini dicantumkan akan menjadi filosofia yang membawa erti cinta dan hikmah. Selain itu, pemikiran Iman Al-Ghazali dalam akidah. Akidah bermaksud rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini. Pemikiran akidah Iman Al-Ghazali adalah selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu aliran Al-Asy'ariyah yang diasaskan oleh Al-Asy'ari. Seterusnya, pemikiran Iman Al-Ghazali tentang ibadah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Minhaj Al-Abidin dan Ayyuha Al-Walad terdapat penekanan yang penting dalam usaha meningkatkan kerohanian melalui jalan beribadah. Menurut Iman Al-Ghazali, Allah SAW telah menganugerahkan ibadah kepada hamba-hambanya dengan kebersihan dan menjadikan air untuk mensucikan aspek zahir. Manakala pemikiran Aristotle pula adalah logik dan metodologi. Logik meneliti nama yang berbeza, penghakiman sebagai sambungan nama iaitu hermeneutis, keterangan sebagai hubungan khusus penghakiman iaitu penganalisis logistik saintifik, penafian sofistik, logik dialektik. Seterusnya, pemikiran Aristotle tentang fizik. Bagi masalah fisika, semuanya adalah soal sains semula jadi daripada teori unsur-unsur dan pergerakan. Struktur ruang menukar unsur untuk biologi, zoologi dan psikologi. Tambahan lagi, pemikiran Aristotle tentang metafizik, falsafah teori atau falsafah pertama berbeza dengan kedua iaitu fizik. Kajian seperti itu iaitu intipati dan berkaitan dengan bahagian yang wujud dalam perkara-perkara semula jadi dan buatan. Akhir sekali, pemikiran Aristotle dalam etika. Etika dalam Antiquity karya-karya Aristotle mencapai pembangunan yang tertinggi. Di samping menjadi seorang pemikir yang hebat bahkan pertama kali menimbulkan persoalan tentang kebebasan sains yang mengkaji hubungan antar manusia. Dia juga mencipta teori yang mendalam tentang moral. Pandangan Aristotle dalam teori politik juga memberi satu kesan yang mendalam terhadap pemerintahan sesebuah negara pada masa kini. Aristotle politik dibagi kepada 8 buah buku yang masing-masing dibagikan kepada 8 bab. Menurut beliau, politik merupakan satu karya sains yang harus dikaji untuk memberi satu pendekatan yang membuat kebaikan kepada semua pihak. Malahan teorinya telah menyebabkan Alexander the Great berjaya melalui Athens dan memerintahnya dengan baik. Perbandingan logik Imam Al-Ghazali dengan Aristotle. Kitab yang dikarang Imam Al-Ghazali merupakan karya yang lengkap dan sudah memadai untuk mewakili semua pandangan Al-Ghazali tentang logik. Ilmu logik iaitu ilmu yang membincangkan tentang dalil serta syarat dan kalimah ungkapan yang digunakan termasuk ilmu yang boleh dipelajari walaupun menimbulkan bahaya seperti dalam ilmu pasti. Pada era Aristotle, logik hanya terhad kepada satu metode sahaja iaitu deduktif. Logik Aristotle diaplikasi dalam dunia akademik untuk tempoh waktu yang agak lama, bahkan mencapai kemuncaknya pada era Hellenistic period. Politik Imam Al-Ghazali. Beliau telah mempelajari ilmu politik daripada dunia ilmu Jurani yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Imam Al-Ghazali memainkan peranan besar dalam menangani politik pentadbiran dan kekacauan politik yang berlaku pada masa pemerintahan Bani Saljuk menurut dasar politik yang didokumentasikan dalam kitabnya Al-Tib Al-Masbuk Nasihat Al-Muluk. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa krisis penguasa sebenarnya adalah berpunca daripada krisis ulama. Cadangan dapat memperluaskan pengetahuan dan semoga dari penelitian ini dapat membuka kajian baru lagi dan memberikan perspektif Al-Ghazali dari Aristotle baik dari segi alam jiwa atau alam pemikirannya. Implikasi bagi Al-Ghazali, hampir semua ilmu pengetahuan telah dipelajarinya sehingga akhirnya menambah dunia tasawuf dan mendapatkan ketenangan. Bagi Aristotle pula, iaitu mengembangkan teori pengetahuan untuk mengetahui makna hakiki setiap sesuatu untuk menempuh jalan dengan menggunakan pengetahuan ibrah dan pengetahuan budi. Rumusan Al-Ghazali berjaya mempertahankan kemuliaan Islam sekaligus mengelakkan amalan dalam mengamalkan falsafah Yunani tanpa menyadari ia bertentangan dengan akidah Islam. Bagi Aristotle pula, melambangkan kepentingan dengan ilmu dalam agama Islam yang tidak membataskan hanya daripada orang Islam sahaja.